Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah Acer Nitro 5 yang menggunakan spesifikasi paling latest. Di dalam ni ada Intel Core i7 12650H, kemudian grafik dia Nvidia GeForce RTX 4060. Dia punya outlook sama je dengan sebelum ni, tak ada sebarang perubahan. Harga dia RM5,399 Malaysia. Nak kata mahal sangat pun tak, nak kata murah tu pun taklah, sedang-sedang orang kata. Saya dah test laptop ni, saya tahu performance dia macam mana. Saya ada kesimpulan saya sendiri. Kalau anda jangan beli. Kalau anda anda kena belilah. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Analiza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay guys, walaupun design ataupun outlook laptop ni tak ada sebarang perubahan compare dengan yang sebelum ni, tapi saya akan kongsikan juga, mungkin ada di antara anda yang tak pernah tengok Acer Nitro 5 ni macam mana. Dari segi outlook, sebenarnya Acer berjaya bawa elemen gaming ke dalam laptop ni. Lagi-lagi dekat dia punya exhaust fan yang dekat belakang tu, kalau kita tengok memang macho gila. Acer actually dia bawa konsep space warship macam tu dekat Acer Nitro 5 ni. Di belakang skrin dia tak kosong, dia tak hitam legam, dia ada dia punya on corak. Cuma personally saya tak berapa sukalah dengan corak di belakang ni. Kalau kita buka laptop ni, kita tengok dia punya skrin, bezel dia tu tak nipis sangat. Tapi untuk sebuah laptop tahun 2023, dia masih lagi dalam kategori yang bezelless lah. Bila kita tengok tu, watching experience memang ada feeling immersive gitu. Lepas tu kalau kita tengok dia punya keyboard, first kali anda kena tahu yang dia adalah 15.6 inci laptop and dia ada numpad. Kemudian layout keyboard dia saya suka, size keycap semua sama, tak ada yang kecil, tak ada yang besar. Lepas tu keycap untuk arrow key, lepas tu keycap untuk WASD dengan dia punya Nitro Sense tu sedikit berbeza dengan keycap lain. So senang untuk kita kenal keycap special ataupun keycap yang kita selalu guna tu. Lepas tu keyboard dia ni guys, jenis 4 zone RGB. 4 zone RGB dia memang tak sama dengan per key RGB. Dia menyala ikut kawasan. Ada kawasan 1, kawasan 2, kawasan 3, kawasan 4. Cuma apa yang menarik tentang 4 zone RGB dari Acer ni ialah dia berjaya buat satu gradient yang sangat smooth. Kalau kita buat satu wave effect untuk dia punya LED ni, kita akan nampak dia macam per key RGB. Gradient dia sangat smooth. Dia punya nyalaan bagi saya lawa lah. Yang ni saya memang tabik spring untuk Acer. In terms of input-output connection, belah kiri ada LAN port, kemudian ada satu USB-A 3.2 Gen 1 dan ada satu combo audio jack. Manakala belah kanan ada dua port USB-A 3.2 Gen 2 support power off USB charging. Kiranya kalau anda turn off laptop ni, anda nak charge smartphone anda nak charge power bank, boleh. Dia akan alirkan elektrik masuk ke dalam anda punya device. Lepas tu di belakang laptop ni ada dia punya DC in. Lepas tu ada satu USB-C 3.2 Gen 2 Thunderbolt 4. Lepas tu ada satu HDMI 2.1. Dia punya network card dia dah pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2. Tentang screen laptop ni saiz dia 15.6 inci. So aspect ratio dia adalah aspect ratio yang biasa kita nampak. Kalau kita layan video dekat YouTube tu, kita boleh full screen tanpa ada sebarang black bar dekat bahagian atas ataupun dekat bahagian tepi. Panel yang dia guna jenis IPS, resolution Full HD, brightness dia 300 nits and dia punya refresh rate ialah 165 Hz. Response time 3 millisecond dan sRGB 63%. Nak kata display dia tu lawa gila, bagi saya taklah. Tapi kalau kita main game ataupun kita main game macam Valorant, kita layan anime ataupun kita layan movie sendiri, dia punya warna bagi saya
sedap untuk dipandang. Warna dia tu muncul, naik seri orang kata. Alright, sebelum saya tunjuk kepada anda graf gaming Acer Nitro 5 yang saya review ni, jom kita recap dia punya spesifikasi secara detail. First kali, prosesor dia guna Intel Core i7 12650H, kemudian dia pakai RAM 16GB DDR5, dia punya SSD, dia punya storage tu SSD PCIe 4 Gen 4 dengan 512GB, graphic card Nvidia GeForce RTX 4060, screen 15.6 inci Full HD 165Hz dengan 3ms response time, Windows 11 dan datang dengan 2 tahun warranty. Saya test laptop ni dengan beberapa game setting, of course Full HD dengan ultra setting ataupun the best setting ataupun very high setting. Laptop ni dapat carry semua game yang saya suka dengan sangat-sangat baik. Anda boleh tengoklah Dota 2, Apex Legends memang tak ada masalah. Even untuk Cyberpunk sendiri, anda nak main ray tracing on ataupun anda nak off dia punya ray tracing, anda boleh main lebih dari 60 FPS. So far saya main memang tak ada stuttering langsung. Memang shock guys. Cuma untuk Genshin Impact tu agak rendah. Dan ini graf perbandingan antara Acer Nitro 5 Intel Core i7 12650H RTX 4060 yang saya review dengan Acer Nitro 5 Ryzen 7 6000 series RTX 3060. Just untuk anda punya perbandingan lah. Memang dia punya spesifikasi tu totally berbeza, generasi pun berbeza, but saya nak anda dapat gambaran kasar performance untuk laptop yang bernilai RM5,399 ni. So based on graf yang saya tunjuk kepada anda ni, kita dapati yang dia punya perbezaan tak ketara sangat. Ada sesetengah game average FPS kita dapat sama. Yang paling signifikan hanya dekat Cyberpunk sahaja. So ini mungkin disebabkan RTX 4000 series dengan RTX 3000 series. Untuk kedua-dua laptop ni kan, walaupun dia punya spesifikasi berbeza, masalah dia sama guys. Masalah dia dekat mana? Dekat dia punya thermal system. Kedua-dua laptop ni tak dapat nak jaga dia punya suhu bawah dari 80 darjah. Kedua-dua laptop ni kalau kita main game, dia punya suhu graphic card, suhu prosesor naik tinggi. Kalau macam Cyberpunk, macam Apex Legends boleh cecah 90 darjah. Nak tak nak, kita kena pakai external cooler. Cuma bab ni saya macam nak kata berlepas tangan pun tak. Saya duduk di atas pagar sebab so far untuk tahun 2023 dengan latest punya spesifikasi RTX 4000 series, i7 12 gen, i7 13 gen, saya tak jumpa satu laptop yang boleh bagi thermal performance yang bagus. That's why saya duduk di tengah-tengah lah dalam bab ni. Tentang dia punya storage pula, yang ni buat saya keliru sikit sebab dia punya read speed tu tinggi gila guys, lebih dari 6000 MB per second, tapi dia punya write speed tak sampai 800 MB per second pun. Langit bumi dia punya perbezaan tu. Persoalannya sekarang, adakah benda ni mengganggu gugat kehidupan harian kita, daily usage untuk laptop tu sendiri? Personally saya rasa taklah. Dalam kehidupan harian kita, kita lebih banyak loading something. Kita loading game, kita load software, which is ini merujuk kepada read speed tadi. Kita tak install software hari-hari, kita tak guna write tu hari-hari, kita tak save hari-hari. That's why bagi saya, dia tak mengganggu gugat daily usage untuk laptop ni sendiri. Sebagai kesimpulan, kalau katakan kalau anda dapat cari Acer Nitro 5 Ryzen 7 RTX 3060 lagi buat masa sekarang, saya recommend anda beli yang tu je. Kalau anda nakkan performance gaming, anda beli yang tu je sebab dia punya performance lebih kurang sama je dengan yang latest, tapi harga dia beza 1000 guys. Yang ni 5399, yang saya review sebelum ni harga dia 4399. Itu kalau anda dapat cari stok lah. Dan kenapa anda kena beli laptop yang saya review yang guna Intel Core i7 12650H dengan RTX 4060 ni ialah kerana graphic card tu sendiri. Bukan sebab dia pakai 4060, no. Tapi sebab dia pakai Nvidia GeForce 4000 series. Dekat RTX 4000 series ni ada satu feature yang kita panggil sebagai DLSS 3.0, yang mana feature ni membenarkan kita main game yang demanding dengan smooth. Kita main game demanding dengan smooth guys. So dari segi future proof, kalau nak compare dengan yang tadi, yang ni lagi future proof. Saya percaya kalau tahun depan, 2 tahun depan keluar game yang demanding gila mengalahkan Cyberpunk,
laptop ni, dia masih boleh carry dengan smooth. Kita boleh main atas dari 60 FPS tanpa ada sebarang masalah. That's why, kalau anda nak jimat, anda go for yang lama tu. Tapi kalau anda nak yang future proof, boleh guna 2-3 tahun, boleh main game dengan smooth lagi 2 tahun kan, saya recommend anda beli yang saya review hari ni. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tekan butang like. Baik, jumpa lagi.